Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana menghadiri PDPR hari ini. Tajuk yang baru ialah tindakan ombak di pinggir pantai. Apa itu ombak? Ombak ialah keadaan air yang menghempas ke kawasan pinggir pantai. Pantai maksudnya kawasan yang berdekatan dengan laut. Ya. Jadi ombak ni air laut. Air laut yang berputar disebabkan oleh tindakan angin. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat mengenal pasti ombak pembina dan ombak pembinasa, menguraikan tindakan ombak melalui hakisan pengangkutan dan pemendapat, membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di kawasan pinggir pantai. Jadi, tahukah anda terdapat beberapa lokasi pinggir laut yang menakjubkan di dunia? Antaranya Kepulauan Faroe, Old Harry Rock di England dan The 12 Alps di Australia. Sebenarnya Malaysia pun ada kawasan pinggir laut yang cantik. Tetapi ini dipilih kerana ia dah masuk dalam buku sejarah dunia. Ya, buku sejarah dunia. Jadi, yang pertama Kepulauan Faroe terkenal dengan bentuk muka bumi kawasan pinggir laut pantai yang unik. Kawasan ini juga telah menjadi lokasi penggambaraan filem terkenal Star Wars The Last Jedi 2017. Jadi yang ni cuba kita tengok. Ya, betapa bertingkat-tingkat dan betapa cantiknya tindakan ombak yang menghempas ke kawasan tanah membentuk kepada kawasan bertingkat hingga terwujudnya air terjun. Ya, air terjun berdekatan dengan laut. Jadi air ni air sungai yang masuk ke laut. Ya. Jadi kita boleh tengok betapa besarnya anugerah Allah. Yang kedua ialah The 12 Alps, ialah kawasan pelancongan di Victoria, Australia. Kawasan ini terkenal dengan batu tunggul dan batu sisanya yang menarik. Cuba kita tengok dekat sini. Dulu asalnya kawasan ni macam ni, tanah besar, ya, ada tebing-tebing, tetapi setelah dihempas oleh ombak yang mengambil masa berjuta-juta tahun, dia bertukar daripada kawasan yang macam ni pecah sehingga menjadi batu tunggul dan batu sisa yang ini, ya, yang kecil. The Old Harry Rock adalah formasi kawasan batu kapur pinggir laut yang menjadi tapak warisan dunia oleh UNESCO. Yang ini kita boleh nampak melalui drone. Ya. Mereka yang berdiri dekat sini tak nampak lah. Jadi kalau yang kita tengok daripada jauh, kita akan nampak betapa tingginya kawasan tebing tinggi tu dan dia berwarna putih. Ya. Cantik. Ya. Tak ada kawasan. Selalunya dia berwarna hitam macam ni lah. Tapi dia warna putih yang menyebabkan dia dipanggil kawasan batu kapur. Jenis-jenis ombak yang menyebabkan kejadian yang di atas ialah bentuk muka bumi di kawasan pinggir pantai sering kali dikaitkan dengan jenis ombak yang terdapat di kawasan tersebut. Jenis ombak akan mempengaruhi proses hakisan dan pemendapan yang berlaku di kawasan pinggir pantai. Terdapat dua jenis ombak iaitu ombak pembina dan ombak pembinasa. Okay. Ombak pembina mempunyai damparan ombak yang kuat tetapi basuhan balik yang perlahan. Maksudnya dihempas, damparan ombak tu maksudnya dihempas. Hempas ke tepi pantai kemudian dipatah balik dalam keadaan perlahan. Selang kejadian 8 hingga 10 saat dan kekerapannya 6 hingga 10 kali seminit. Ini biasa awak kalau pernah pergi ke tepi pantai, awak boleh nampak yang inilah. Membawa bahan mendapan ke kawasan pantai, mendapan tu macam sampah ke ataupun kayu. Berlaku ketika keadaan laut dan angin yang tenang. Ini damparan ombak yang kuat, dasar pantai yang landai. Kemudian ini gelungan ombak berbentuk elips ni maksudnya dalam air lah. Keadaan bentuk air yang sebelum sampai ke pantai. Ombak pembinasa mempunyai damparan ombak yang lemah tetapi basuhan balik yang kuat. Selang kejadian 4 hingga 5 saat dan kekerapannya 12 hingga 15 kali seminit.
bersifat menghakis pasir dan batuan di pinggir laut. Maksudnya dia datang perlahan, tetapi dia tarik balik kuat. Okay, ditarik balik keluar kuat. Berlaku ketika laut bergelora dan keadaan angin yang kuat. Ini yang tsunami tu ya. Okay. Nampak dia datang perlahan tetapi ditarik balik ke laut yang menyebabkan bila dia hancurkan kawasan tu yang terjadinya tsunami, dia tarik semula ke laut. Itu yang tertinggal sampah yang banyak. Okay, gelongan ombak berbentuk bulat dan lebih banyak, lebih kerap. Jadi tindakan ombak melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Terdapat 3 jenis tindakan ombak itulah. Tindakan ombak di kawasan pinggir pantai melibatkan 3 proses iaitu hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Proses hakisan seringkali dikaitkan apabila keadaan air pasang, manakala proses pemendapan pula dengan keadaan air surut. Tindakan ombak melalui proses hakisan. Ini biasa sama dengan tindakan air sungai ya, sama juga proses dia. Dia ada tindakan hidrol, tindakan kikisan dan lelasan. Tindakan hidrol menghempas pantai menyebabkan air laut ditekan masuk ke dalam rekahan batuan. Proses yang berulang-ulang menyebabkan rekahan menjadi bertambah besar dan lama-kelamaan ia runtuh. Tindakan kikisan dan lelasan, bahan buatan yang dibawa oleh ombak seperti kerikil, batuan kecil, batu pasir dan sepihan batuan mengikis dan mengalami lelasan sehingga menghakis pinggir pantai. Okay. Ini hempasan ombak ke atas batu. Ini tahulah, kita tahu proses ni. Kita selalu nampak. Okay. Manakala bila dia dah hakis, dia akan jadi batu kecil-kecil lah. Ini yang dia bawa pergi. Ikut sekali lah apabila dia basuhan balik. Tindakan lagaan. Pergerakan ombak menyebabkan batu-batuan kecil berlaga di antara satu sama lain. Proses ini menyebabkan batu pecah dan menjadi sepihan batu yang lebih kecil. Tindakan larutan. Air laut yang bercampur dengan bahan mudah larut seperti kalsium karbonat akan menghasilkan larutan. Larutan ini boleh melemahkan struktur batuan kerana ia boleh mengubah komposisi bahan di dalam batuan. Kamu tak perlulah cuma ingatkan cara kalau lagaan, batu kecil berlaga antara satu sama lain. Kalau larutan, air larut tu jangan main-main ya. Air laut tu kalau kita luka pun boleh dia basuh kita punya luka. Ini kan pula pada batu. Ya? Mereka yang luka kena tikam ke, pergilah rendam ke air laut tu. Laut yang masin tu boleh mengurangkan luka. Cuba bayangkan, kalau manusia pun dia boleh kurangkan luka, bagaimana pula kalau dia menghempas kepada batu. Tindakan ombak melalui proses pengangkutan. Hanyutan pesisir pantai. Tindakan ombak menghempas pantai menyebabkan air laut ditekan masuk ke dalam rekahan batuan. Proses yang berulang-ulang menyebabkan rekahan menjadi bertambah besar dan lama-kelamaan runtuh. Okey, ini ombak. Ini pergerakan ombak secara serong, arah hanyutan susul pesisir dan basuhan balik. Ini dia lah hanyutan pesisir pantai yang biasa kita nampak. Golek. Golek ni berlaku dalam air. Dia dalam air tu ada batu, dia pun ikut sama. Ombak akan mengheret batuan yang agak kecil dan yang agak besar sedikit demi sedikit. Contohnya batu tongkol, batu lada dan pasir kasar. Bukan batu kecil ya, batu besar. Ini namanya golek lah.
Lompat. Lompat untuk batu yang kecil, yang lebih ringan. Tapi ini semua berlaku di dalam air. Ya. Tadi yang cikgu ajar tu di luar. Ini di dalam. Kita tak nampak. Berlaku bila awak berenang, awak terasa ada batu di bawah kaki kita. Jadi batu yang bersaiz kecil akan bergerak secara lompatan kerana lebih ringan. Contohnya batu kerikil. Apungan bahaya lebih ringan seperti rantai kayu, daun akan bergerak secara apungan. Pemendapan. Jadi tadi mula-mula hakisan. Dia menghakis. Kemudian dia angkut semua batu-batu letak satu tempat. Kemudian dia meletakkan satu tempat itu kita panggil pemendapan. Faktor-faktor yang mengaruhi pemendapan ombak. Jadi berapa banyak dia nak letak kat tepi pantai bergantung kepada tenaga ombak. Sedimen yang lebih berat dimendapkan di kawasan yang lebih dalam berbanding dengan sedimen yang ringan mampu dibawa arus laut sehingga ke pinggir pantai. Okay, kalau dia dah terlampau berat, ditinggal aje lah dekat tengah laut. Kalau dia ringan, dibawa lah ke tepi pantai. Sedimen ni maksudnya apa yang dia bawa. Beban. Kawasan pinggir pantai menjadi tempat pemendapan bahan-bahan yang dihakis oleh proses luluh hawa dan hakisan di kawasan hulu sungai. Jenis ombak. Ombak pembina lebih banyak membawa bahan pendapan. Pemendapan di kawasan pantai terlitung. Keadaan garis pesisir. Had laju ombak akan berkurangan di kawasan pinggir pantai yang landai. Kawasan di bahagian teluk terlindung lebih mudah mengalami pemendapan berbanding dengan kawasan laut yang terdedah. Maksudnya kalau awak pergi Port Dickson, dia kawasan yang kuranglah dia punya sampah sarap. Walaupun awak tengok dia banyak sampah. Tetapi dia bila air laut naik, sampah tu dia akan tarik balik. Tetapi kalau awak pergi Teluk Kemang, ya, dekat Negeri Sembilan, kalau awak pergi Teluk Batik, ya, dia kawasan teluk. Kawasan teluk sebenarnya lagi banyak benda karang-karang ni, lagi bahaya kalau berenang. Tapi tempat dia sangat cantik kerana dia terlindung. Ya. Jadi bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai akan cikgu teruskan dalam sesi minggu depan lah. Minggu ni awak cuma ingatkan proses yang berlaku di kawasan pinggir pantai, jenis-jenis ombak dan juga apakah tindakan ombak di pinggir pantai. Sekian, terima kasih.